Bismillahirrahmanirrahim. Mengenai tata cara solat duduk, perlu ditegaskan bahawa seseorang itu hendaklah berdiri dalam solat fardu sebagaimana firman Allah, wa qumu lillahi qanitin, dan berdirilah menghadap Allah dalam keadaan khusyuk itu sekiranya dia mampu. Sedangkan jika dia tidak mampu, maka diberikan kelonggaran untuk dia duduk sebagaimana sabda Nabi SAW, salli qa'iman fa illam tastati' fa qa'ida. Solatlah dalam keadaan berdiri, jika tidak mampu maka solatlah secara duduk. Dengan kata lain, seseorang itu hanya boleh solat fardu secara duduk sekiranya dia tidak mampu untuk berdiri. Keadaan yang pertama ialah di mana seseorang itu dia hanya mampu duduk, dia tidak mampu berdiri, rukuk ataupun sujud, maka kita katakan afdalnya dia solat duduk di atas lantai, dan untuk bahagian dia berdiri dan rukuk kita katakan dia duduk secara bersila, kemudian dia mengucapkan takbiratul ihram, Allahu Akbar, kemudian membaca Al-Fatihah dan surah, dan apabila hendak rukuk diucapkan Allahu Akbar, dia melepaskan kedua tangannya ke sisi dan menundukkan kepalanya ke bawah sedikit, kemudian dia i'tidal, sami'allahu liman hamidah, sekali lagi dia melepaskan kedua tangannya ke sisi, kemudian apabila hendak sujud kita katakan afdalnya, seeloknya dia ubah posisi duduknya kepada iftirash dan dia meletakkan tangannya bawah seperti nak sujud, kerana kedua tangan akan diletakkan di atas lantai, manakala kepalanya dia tundukkan lebih bawah lagi sebagai isyarat bahawa dia sedang sujud. Kemudian dia duduk di antara dua sujud dengan dia duduk seperti biasa, seperti asal, dengan meletakkan kedua tangan atas peha. Kemudian untuk sujud kali kedua dia melakukan sekali lagi, dia meletakkan kedua tangan ke bawah di atas lantai dan kepala tunduk ke bawah. Kemudian apabila dia bangkit ke rakaat yang kedua dan seterusnya, dia mengubah posisinya kepada bersila sekali lagi seperti yang pertama tadi, dan dia meneruskan solatnya seperti yang telah kita jelaskan tadi. Sekiranya seseorang itu memilih untuk solat duduk di atas kerusi, maka kita katakan tidak ada masalah, kerana itu termasuk dalam keumuman solat duduk secara amnya, maka boleh sahaja dia memilih untuk solat di atas kerusi. Tinggal lagi kita katakan bahawa hendaklah bahagian kedua kaki belakang kursi itu diletakkan di atas garisan saf. Bahagian dua kaki belakang kursi itu diletakkan di atas garisan saf dan dia solat duduk di atasnya. Apa yang perlu ditegaskan sekiranya seseorang itu solat dalam keadaan duduk di atas kursi ialah bahawa hendaklah dia duduk dengan keadaan tegak dan jangan dia bersandar di atas bahagian tempat sandar kursi itu. Jangan dia solat dalam keadaan bersandar. Sebaliknya, hendaklah dia duduk secara tegak, tidak bersandar pada kursi itu. Sekiranya seseorang itu dia memilih untuk solat duduk di atas kerusi, maka kita katakan dia mengucapkan takbiratul ihram, Allahu Akbar, kemudian membaca Al-Fatihah dan surah, kemudian dia hendak rukuk. Ini dalam keadaan dia tak mampu berdiri, tak mampu rukuk dan tak mampu sujud, maka dia rukuk dengan mengucapkan Allahu Akbar, kemudian dia menundukkan kepalanya ke bawah sedikit manakala kedua tangan dilepaskan, kemudian dia i'tidal, sami'allahu liman hamidah, dan apabila hendak sujud dia tundukkan kepalanya ke bawah lagi, Allahu Akbar, dia menundukkan ke bawah lagi berbanding rukuk tadi, kemudian apabila duduk di antara dua sujud dia mengucapkan Allahu Akbar dan meletakkan kedua tangannya di atas peha atau di atas tempat letak tangan kursi itu. Kemudian apabila nak sujud kali kedua dia mengucapkan Allahu Akbar, melepaskan kedua tangan dan dia tundukkan lagi kepalanya ke bawah, dan apabila nak naik ke rakaat yang kedua dia mengucapkan Allahu Akbar dan mengembalikan kedua tangan di atas dada dan mengulangi apa yang telah dilakukan pada rakaat pertama tadi. Dalam keadaan seseorang itu solat secara duduk atas kursi, dia tidak mampu rukuk dan sujud seperti biasa, memadai dengan dia memberi isyarat dengan kepalanya. Kalau dia nak rukuk dia tundukkan kepalanya sedikit, kemudian kalau nak sujud dia tundukkan kepalanya ke bawah lagi, membezakan dengan isyarat rukuk tadi, dia tundukkan kepalanya ke bawah lagi, tanpa perlu untuk dia menggerakkan badannya, tanpa perlu dia menundukkan badannya ke depan dan sebagainya. Memadai dengan dia memberi isyarat dengan kepalanya sahaja. Dia tundukkan sikit untuk rukuk, dia tundukkan lagi ke bawah untuk sujud. Kerana demikian yang dilakukan oleh Rasulullah
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila baginda solat duduk di atas kenderaannya, di atas untanya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari menyebut bahawa baginda yumi' bi ra'sih, baginda memberi isyarat dengan kepalanya, yakni apabila hendak rukuk dan sujud. Tak perlu untuk dia kedepankan badannya sedikit untuk rukuk, kemudian dia tundukkan lagi dengan badan sekali untuk sujud. Tak perlu, cukup dengan memberi isyarat dengan kepala sahaja, ke bawah sedikit untuk rukuk, ke bawah lagi untuk sujud. Keadaan seterusnya adalah di mana seseorang itu dia mampu berdiri dan dia mampu duduk, cuma dia tak mampu rukuk dan sujud. Maka kita katakan, memandangkan bahawa dia mampu berdiri, maka hendaklah dia mengucapkan takbiratul ihram dalam keadaan berdiri. Dia kata Allahu Akbar dan membaca Al-Fatihah dan surah. Selagi mana dia mampu berdiri, hendaklah dia berdiri. Hanya duduk apabila tidak lagi mampu berdiri. Maka kita andaikan dia mampu berdiri, dia baca Al-Fatihah dan surah. Kemudian apabila sampai ke bahagian rukuk, kita katakan hendaklah dia rukuk dalam keadaan berdiri. Sebab dia tak mampu nak rukuk seperti biasa, dia lakukan rukuk dalam keadaan berdiri. Ini kerana rukuk lebih hampir dengan berdiri, manakala sujud nanti itu lebih hampir dengan duduk. Maka dia rukuk dalam keadaan berdiri dengan menundukkan kepalanya ke bawah sedikit. Allahu Akbar, ditundukkan kepala ke bawah sedikit. Kemudian dia i'tidal, sami'allahu liman hamidah. Kemudian apabila nak sujud, baru kita kata dia duduk atas kursi dengan melepaskan kedua tangan, menundukkan kepalanya ke bawah lagi berbanding rukuk tadi. Kemudian apabila dia duduk di antara dua sujud, dia mengucapkan Allahu Akbar dan meletakkan kedua tangan atas peha. Dan apabila dia nak sujud kali kedua, dia mengucapkan Allahu Akbar dan dia menundukkan kepalanya ke bawah lagi. Dan apabila dia nak bangkit ke rakaat yang kedua dan seterusnya, dia mengucapkan Allahu Akbar dan dia berdiri semula. Ini dalam keadaan dia mampu berdiri, dan dia baca Al-Fatihah dan surah. Dia ulang balik apa yang telah dilakukan pada rakaat yang pertama tadi. Keadaan yang seterusnya adalah di mana seorang itu dia hanya mampu duduk dan sujud, dia tidak mampu berdiri dan rukuk. Maka kita kata, memandangkan bahawa dia tidak mampu berdiri, maka dia memulakan solat dalam keadaan duduk. Dia mengucapkan takbiratul ihram, Allahu Akbar, dia membaca Al-Fatihah dan surah. Kemudian apabila dia nak rukuk, memandangkan bahawa dia tak mampu rukuk seperti biasa, maka dia rukuk dalam keadaan duduk dengan mengucapkan Allahu Akbar dan dia meletakkan kedua tangan di atas kedua lutut, manakala kepalanya ditundukkan sedikit sebagai isyarat bahawa dia sedang rukuk. Kemudian dia i'tidal, mengucapkan sami'allahu liman hamidah, dia melepaskan kedua tangan ke sisi. Dan apabila nak sujud, memandangkan bahawa dia mampu sujud seperti biasa, maka dia tak boleh sujud dalam keadaan duduk, maka dia kena turun ke bawah, sujud seperti biasa, Allahu Akbar. Kemudian nak duduk di antara dua sujud, terserah sama ada dia nak duduk atas kursi semula atau dia nak duduk bawah, ada pilihan bagi dia. Kita andaikan bahawa dia memilih untuk duduk di atas kursi di antara dua sujud itu, dia meletakkan kedua tangan atas peha. Kemudian sujud kali kedua, dia turun lagi seperti biasa, Allahu Akbar. Kemudian apabila masuk ke rakaat yang kedua, dia kembali duduk semula di atas kursi dan meletakkan kedua tangan atas dada, dan dia ulang balik apa yang dia telah lakukan pada rakaat yang pertama tadi. Apa yang perlu diingatkan bagi orang yang solat duduk dan kita andaikan bahawa dia tak mampu sujud di atas lantai seperti biasa, sebaliknya dia terpaksa sujud dalam keadaan duduk, maka kita kata bahawa memadai dengan dia letakkan kedua tangannya atas peha ketika bahagian sujud itu, dan cukup dengan sekadar dia tundukkan kepalanya ke bawah, isyarat bahawa dia sedang sujud, tanpa perlu dia meletakkan kedua tangannya di atas udara seperti ini. Tak perlu dia letakkan tangan macam ni. Sebaliknya dia letakkan tangan di atas peha. Manakala untuk sujud, cukup dengan dia memberi isyarat dengan kepalanya ditunduk ke bawah. Tak perlu dia letakkan meja ataupun bantal untuk dia letakkan dahinya atasnya. Tak perlu. Memadai dengan dia tundukkan kepalanya ke bawah sebagai memberi isyarat dia sedang sujud. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam.